5 cabaran ekonomi Malaysia dan mampukah Pelan Ekonomi Madani menanganinya. Hari itu saya cerita tentang kerangka ekonomi madani dan juga hala tujunya. Dan hari ini saya nak cerita tentang 5 cabaran utama ekonomi Malaysia. Tapi sebelum tu korang tahu kan bahawa pada tahun ini Bank Negara Malaysia mensasarkan kadar pertumbuhan ekonomi kita berada pada paras di antara 4 hingga 5%. Dalam kes ni sudah pasti Pelan Ekonomi Madani akan memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan ekonomi negara kita berada pada paras yang disasarkan ni. Saya juga nak ambil kesempatan ni untuk highlight 3 poin utama tentang Pelan Ekonomi Madani ni. Pertama, Pelan Ekonomi Madani ni adalah satu kerangka ekonomi yang diperkenalkan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dia berhasrat untuk memperkasa rakyat serta sebagai wadah mengangkat semula darjat dan martabat negara ini. Kedua, kerangka ekonomi madani ialah membina semula rumah Malaysia dengan mengukuhkan asas dia, meningkatkan lantai dia, meninggikan shilling dia serta membangunkan tiang dia. Asasnya adalah kerangka takbir urus dan kawal selia. Ketiga, ekonomi madani mempunyai matlamat untuk memberikan matlamat akhir yang besar kepada rakyat. Di samping pelan ekonomi yang besar ni, dia juga turut bersama-sama dengan memerangi kemiskinan melalui inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR, payung rahmah dan juga sebagainya. Ini adalah komitmen-komitmen yang tinggi untuk meningkatkan semula ekonomi masyarakat dan rakyat negara kita. Okey guys, seterusnya saya nak cerita tentang 5 cabaran ekonomi Malaysia dan adakah Pelan Ekonomi Madani ni mampu untuk atasinya. Cabaran pertama, kemerosotan di dalam tata kelola. Korang cakaplah apa yang korang nak cakap, akan tetapi pada saya isu tata kelola tetap isu nombor 1 dekat negara kita ni. Sebab bagi orang macam saya ni, saya bosan tiap-tiap tahun wang negara kita bocor. Kalau kita tengok indeks persepsi rasuah pada tahun 1998, kita berada pada kedudukan yang ke-29. Dan sekarang apa dah jadi? Kita berada dekat kedudukan yang ke-61. No wonder lah pelabur asing susah nak masuk ke negara kita sebab persepsi diorang terhadap rasuah negara kita ni tinggi. Jadi apa usaha Pelan Ekonomi Madani ke atas perkara ni? Bagi pelabur yakin dululah. Dengan cara apa? Tunjukkan komitmen amalan terbaik, contohnya dalam Akta Perolehan Kerajaan dan Akta Tanggungjawab Fiskal. Jika hutang kerajaan ni tidak diuruskan dengan baik, korang bayangkan rating agensi akan menurunkan taraf bond negara kita. Akibatnya kadar faedah bond terpaksa naik dan ini akan membebankan kewangan kerajaan kerana kita terpaksa membayar kos faedah yang lebih tinggi. Di samping tu, perkara yang mereka dah buat adalah membahaskan dapatan daripada laporan Ketua Audit Negara dekat Parlimen. Dengan ini, keyakinan pelabur akan bertambah baik. Misalnya, kita berjaya mendapatkan pelaburan daripada Samsung Engineering, Sumitomo Corporation, Tesla dan juga Rosheng sebanyak lebih daripada 150 bilion. Cabaran kedua adalah kemampuan ekonomi Malaysia untuk dipacu oleh faktor domestik. Kenapa cabaran ni penting guys? Seperti mana kita lihat pada hari ini keadaan ekonomi global tak begitu baik, terutamanya apabila rakan dagang kita yang terbesar iaitu negara China berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi dekat negara diorang. Jom saya terangkan bagaimana pendapatan negara kita ditentukan. Ini adalah formula asas dia guys iaitu C tambah I tambah G tambah X tolak M. C itu adalah perbelanjaan swasta, I itu adalah pelaburan swasta, G adalah perbelanjaan kerajaan dan X tolak M adalah ekspor bersih. Apabila ekspor bersih ini menurun iaitu X tolak M, kita perlu bergantung kepada faktor domestik iaitu C tambah I tambah G. Oleh itu adalah penting untuk kita memastikan bahawa domestik ekonomi kita ni terus berkembang supaya faktor domestik ni boleh menjadi tunjang utama tatkala ketidaktentuan ekonomi global. Jadi apa yang ada di dalam ekonomi madani untuk mengatasi masalah ni?
Ada ke tak ada? Contoh kerajaan akan menggandakan GLIC ataupun Government Linked Investment Companies dengan gandakan dana-dana daripada pelabur sektor swasta bagi menyokong semula pemula syarikat tempatan sehingga RM1 bilion. Cabaran ketiga guys, bahagian pendapatan pekerja yang rendah daripada KDNK kita. Korang nak tahu tak bahawa peratusan pendapatan pekerja ataupun compensation of employees kat Malaysia ni berada pada paras yang rendah. Korang tahu tak? Pada tahun 2022 misalnya 32.4% sahaja bahagian pendapatan pekerja ni daripada kita punya KDNK. Jadi kenapa dekat negara-negara maju diorang punya compensation of employees ni tinggi? Jawabnya, dekat negara-negara diorang ada ramai tenaga kerja mahir. Jadi menyedari hakikat ni, Belanjawan 2023 ni di bawah HRD Corporation telah memperuntukkan sebanyak RM1 bilion untuk melaksanakan program latihan kemahiran untuk pekerja majikan yang berdaftar. Cabaran keempat pula, pada tahun 2021 dapatan daripada DOSEM ataupun Jabatan Perangkaan mendapati bahawa kadar upah dekat Malaysia ni masih berada pada tahap yang rendah guys, iaitu sebanyak 2,250 bagi median dan 3,037 bagi min. Menyedari hakikat ni, kerajaan berhasrat untuk melaksanakan gaji progresif yang mana ia bakal dilakukan dengan incentive base dan juga productivity link. Perbincangan dah pun dibuat di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10, dan selepas ni ada pula perbincangan dengan wakil-wakil majikan dan juga pekerja. Cabaran yang kelima guys, penyertaan tenaga kerja wanita yang masih rendah dalam pasaran buruh ekonomi kita ni. Contohnya pada tahun 2021 lah, kadar penyertaan buruh wanita ni hanyalah sekitar 55.5% je. Jadi dalam Belanjawan 2023, ada ke inisiatif yang dibuat untuk menggalakkan lebih banyak penyertaan tenaga kerja wanita ni ke dalam pasaran buruh? Daripada apa yang saya nampak ada beberapa inisiatif yang penting guys. Misalnya dana pembiayaan perniagaan wanita, mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 235 juta untuk membiayai modal kerja ataupun working capital dan pembelian aset. Pembiayaan 235 juta ni termasuk pertama, peruntukan 100 juta di bawah Bank Simpanan Nasional; kedua, peruntukan di bawah Tekun 20 juta; ketiga, peruntukan MARA 15 juta; keempat, peruntukan di bawah Bank Rakyat 100 juta. Bagi pelaksanaan di bawah Perskeso pula, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 292 juta untuk pemberian grant bersamaan dengan 80% daripada nilai gaji bulanan. Daripada peruntukan ini dianggarkan seramai 130,000 orang pekerja wanita yang kembali bekerja selepas bersalin bakal mendapat manfaat ni. Okey guys, apa pandangan korang tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia yang saya explain dekat sini? Dan ini adalah pandangan saya lah, bagaimana pelan ekonomi madani ni sedang berusaha untuk memenuhi gap yang seterusnya membolehkan negara kita mengorak langkah menjadi sebuah negara maju dan juga negara berkebajikan yang tinggi. Share pandangan korang dekat ruangan komen guys, dan jangan lupa sharekan video ni, bagi juga saya satu like. Terima kasih.